Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Okey, untuk hari ini, Bahasa Melayu tahun 4, cikgu nak fokuskan kepada kemahiran menulis, iaitu kemahiran 3.3.1, menulis, draft dan menghasilkan penulisan, imajinatif dan deskriptif. Dan aktiviti ini awak boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4 Sekolah Kebangsaan muka surat 53. Okey? Okey, jom. Okey, ini paparan yang awak akan dapat lihat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 53. Okey. Topiknya hari ini, jangan dedah maklumat. Okey, kita baca sama-sama dulu. Hajar sedang bersuah foto di dalam biliknya. Hajar sedang bersuah foto di dalam biliknya. Apa maksud suah foto di sini? Suah foto ini bermaksud, ni, nampak gambar ni, gambar nombor 1 ni, dia sedang selfie. Awak aja sebut selfie. Selfie tu lah suah foto. Selfie tu bahasa Inggeris, padanan dia suah foto. Okey, tengok nombor 1. Hajar bersuah foto, memuat naik gambar dalam media sosial. Ini dia bagi kata kunci. Dia bagi kata kunci dan dia bantu dah awak untuk bina draft. Dia bantu dah awak untuk buat ayat. Hajar suka bersuah foto. Dia tambahkan suka. Hajar suka bersuah foto. Dia memuat naik gambarnya dalam media sosial. Ni. Dia tambah dia. Okey, ini contoh nombor 1 dia diberi dekat awak. Sekarang kita nak tengok cara menulis draft untuk isi yang pertama. Yang nombor 2, gambar nombor 2. Kita tengok. Berkongsi lokasi, berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapa di rumah. Maksudnya di sini, Hajar dia suka bersuah foto. Dalam bahasa Inggeris dia kata selfie. Hajar suka selfie. Dan dia suka masukkan gambar selfie dia tu, gambar suah foto tu dalam media sosial, Facebook ke, Instagram ke. Dia suka masukkan dalam media sosial. Jadi, dah dia masukkan gambar. Dia berkongsi lokasi pula. Nombor 2 ni. Dia berkongsi lokasi. Maksudnya dia letak kat mana dia duduk sekarang ni. Apa alamat rumah dia? Dia letakkan dekat media sosial. Bila dia letak lokasi, satu Malaysia, satu dunia boleh tahu dia duduk di mana. Kemudian, pada masa yang sama, dia tulis pula dekat media sosial tu, dia bagi tahu kata ibu ayah dia tak ada di rumah. Dia letakkan dalam tu kan, dalam media sosial tu. Jadi, apa lagi? Penjahat ataupun orang tertentu yang nak mengambil kesempatan, dia nampak je benda tu, dia merancang. Dia merancang sesuatu. Gambar nombor 3 yang nampak. Ada seseorang yang sedang nak masuk rumah. Dia nak cuba menceroboh masuk dalam rumah Hajar ni. Okey. Ternampak seorang pencuri. Siapa yang nampak agak-agaknya ni? Mestilah jiran Hajar kan? Jiran Hajar ternampak seorang pencuri. Okey. Yang keempat ni pula, lepas jiran tu nampak, jiran tu buat apa? Jiran tu menelefon polis dan akhirnya pencuri itu dapat ditangkap. Bila dapat ditangkap, apa polis tu buat pada Hajar? Polis tu cuba nak menasihatkan Hajar. Dia cuba menasihati Hajar supaya lepas ni jangan dah letakkan lokasi. Dan dia juga maklumkan, jangan bagi tahu kepada media sosial, jangan maklumkan dalam media sosial bahawa ibu bapa tak ada di rumah. Bila orang tahu je, awak maklum kata ibu bapa tak ada di rumah, awak duduk seorang-seorang, pencuri boleh masuk. Penjenayah ataupun individu yang berniat jahat akan cuba mencari kesempatan. Okey. Dan isi yang terakhir penutup, menyesal akan perbuatan. Siapa yang menyesal di sini? Mestilah Hajar yang menyesal kan. Kalau tidak, pencuri itu pun masuk dalam rumah dia. Mujurlah jiran ternampak. Okey, akan sentiasa berwaspada. Siapa yang berwaspada lepas ni? Mestilah Hajar. Lepas ni Hajar tahu dah, dia tak mahu dah letakkan lokasi rumah dia ataupun lokasi dia berada. Dia tak mahu dah berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu ayah dia. Sebabnya, apa yang dia berkongsi itu
boleh mengundang malapetaka, boleh mengundang bahaya. Itu cikgu bagi tahu seimbas lalu. Okey, sekarang ini yang nombor 1 yang dia buat dah untuk kita. Gambar pertama dia buat dah untuk kita. Yang kita sekarang ni kita nak buat yang kedua. Okey, yang kedua ni berkongsi lokasi. Sekarang bagi tahu kat cikgu, siapa yang berkongsi lokasi? Hajar kan? Hajar berkongsi lokasi. Okey, berkongsi lokasi. Dan pada masa yang sama juga, Hajar juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan apa di rumah. Ni contoh ayatnya. Hajar suka berkongsi lokasi rumahnya dalam media sosial. Dia juga berkongsi maklumat tentang ketiadaan ibu bapanya di rumah. Okey, ini isi nombor 2. Okey, sekarang kita tengok yang nombor 3. Yang nombor 3. Okey, pada hari tersebut, tambah sikit Pada hari tersebut, kelihatan seorang pencuri mencuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Pada hari tersebut, kelihatan seorang pencuri mencuba untuk membuka pintu rumah Hajar. Pencuri tersebut hendak menceroboh masuk ke dalam rumahnya. Okey, pencuri itu dia nak cuba masuk dalam rumah dia. Okey, itu isi yang untuk gambar yang ketiga. Okey, kita tengok gambar yang keempat. Kejadian itu dilihat oleh jiran Hajar. Beliau menelefon polis untuk membuat laporan. Akhirnya, pencuri itu dapat ditangkap oleh polis. Pihak polis memberikan nasihat kepada Hajar supaya berhati-hati semasa menggunakan media sosial. Yang cikgu hitamkan ini merupakan kata kunci yang diberikan dalam buku teks awak. Awak perlu karang semula ayat awak menggunakan kata kunci yang diberi. Okey, ini contoh yang cikgu beri. Dan untuk yang kelima ini, penutup. Hajar menyesal akan perbuatannya. Dia berjanji akan sentiasa berwaspada pada lain masa. Kan? Okey, ini contoh yang cikgu boleh berikan. Okey, apa tugas awak sekarang? Cikgu nak minta awak bina ayat macam cikgu dalam buku latihan awak. Okey? Kalau awak masih tidak boleh kuasai penulisan, boleh ikut contoh ayat yang cikgu berikan. Okey? Ataupun awak nak cuba bina ayat sendiri tanpa meniru ayat yang cikgu berikan. Boleh? Okey, boleh cuba. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.